Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk tajuk bab 3, tajuk dia pengameran. Alright, so kita terus saja kepada tajuk 3.1. Apa tu pengameran? Pengameran adalah rangsangan kepada pembezaan. Katalah saya tulis nilai pembezaan, contohnya f tanda x, dia sebenarnya tanda yang sama juga dy per dx. Cara katalah jawapannya nilai, satu nilai A. Macam mana datang? Dia sebenarnya hasil daripada pembezaan daripada ni. Y sama juga dengan X kuasa 1 tambah C. So kita bezakan bezakan Y kepada X. Jadi C akan hilang, yang tinggal A. X akan tolak 1. Katalah ni fungsi fx. Salah satu cara dy dx ni pun boleh juga ditulis sebagai d per dx. Jadi katalah saya samakan dia dengan nilai tadi kita dapat daripada pembezaan. So kalau saya katalah dx ni, sebenarnya kalau didarab silang, dia boleh duduk kat belakang. Dan D ni dia akan jadi D yang ini, dia akan jadi bentuk kameran. So dia akan hilang. So bila dia hilang, nampak dia akan jadi nilai yang fungsi sebelum ni. Fungsi sebelum ni Y sama juga dengan AX tambah C. Jadi tu yang datang formula. Kita masuk 3.2, kameran tak tentu. Kenapa tajuknya kameran tak tentu? Sebab dia terbit C kat belakang. C ni apa? Pintasan pada paksi X. Kenapa dia kata tak tentu? Sebab bila dalam pembezaan dia hilang, tak ada. Jadi tak tentu lagi, tak tahu berapa ni. Macam mana nak tentukan dia? Kita kena ada nilai X dan Y. Nanti kita akan masuk tajuk 3.3. 3.2 yang akhir sekali. Alright, so formula ni sangat umum. Jadi biasanya kita akan bagi formula yang ini. Kata kameran AX kuasa N, ini umum, bentuk umum. Kata X ni ada ni kuasa, A adalah pemalar. Kita bezakan, kita kamerkan kepada X terhadap X, dx. Ini tak penting sangat. Tak apa, kita tunjuk je. Jadi A, X kuasa N tambah 1 per N tambah 1. Sebelum ni, kata X ni tadi tolak 1. Kalau pembezaan, X kena tolak 1. X ni darab. Bila pengameran, dia lawan. Tadi N kena tambah 1, dia akan jadi bahagi. Itu je maksud dia. Dan kemudian kena tambah C, pintasan pada paksi X. Ini nombor biasa saja. Kenapa dia wujud? Sebab bila dalam pembezaan dia tiada, dia akan hilang. Jadi kena wujud juga satu nilai, nilai pintasan pada paksi Y. Alright. Jadi ini N sama juga dengan, tak boleh sama juga dengan negatif 1. Alright. Nak kita faham, contoh saya kata ada contoh 1. Contohlah, kata kameran 8x kuasa 3. Ini dia, kita kamerkan kepada dx. Alright. So apa maksudnya? Maksudnya seolah-olah dx ni akan dapat kepada semua yang ada dalam yang ini. Sebab dia kata tambah 1. Terdapatkan tambah 1, nanti kuasanya akan bahagi dengan nombor itu. Baik, so ini saya boleh tulis kepada, kita bezakan lah. Kita kamerkan, bezakan, kita kamerkan. So 8 dia akan jadi 8 saja. X jadi 3 dah, tambah tadi 1, jadi jawapannya 4. Bahagi dengan 4. Tulis terus kat bawah 4. Kemudian yang ini pula tambah 3. X akan darab lagi dengan X lagi. Jadi X kuasa 3 per dengan 3. Jadi jangan confuse sangat ni. Senang saja, tak payah tengok lagi dalam dia ni. Jadi 4 akan dapat X. Dan ingat, kena ada tambah satu lagi, nilai C. Kita tulis tambah C. Ini adalah pintasan pada paksi Y. Alright, samakan juga. Kita permudahkan sajalah. Mana yang boleh permudah. So 4 dengan 8, sifir 4 1, sifir 4 2. 3 boleh dipermudahkan, dia akan jadi nilai 1. Jadi akhir sekali jawapannya, jawapannya X kuasa 4, 2 dia dekat situ, tambahkan dengan X kuasa 3, tolak dengan 4X tambah C. Ini jawapan dia. Mudah. Baik, tengok contoh nombor 2 pula. Katalah, kalau kita tulisnya, ni hasil nilai pembezaannya, ini jawapannya. Jadi macam mana kita nak tulis? Nilai Y lah. Kita nak terbalikkan semula dan jadi persamaan asal dia. So Y, yang tadi saya sebut tadi, dx, dia akan duduk kat belakang sekali. Belakang persamaan, hasil darab silang. Dx. Jadi kita tulis balik, 7x tolak 5. Bila X kuasa 4 ni, ini kita tuliskan dia ke atas. Jadi X kuasa negatif 4 supaya mudah kita kamerkan. Jadi yang ini kita tulis balik, tambah 1/3. X dia naik atas, X kuasa
negatif 2. Dx duduk kat belakang. So D ni, D mana pergi? Asalnya tadi ada kat sini D. D bila dia pindah ke kanan, dia akan jadi pengameran. Lawan beza, dia akan jadi kamer. Jadi kita selesaikan. Satu formula yang ada yang cikgu tulis dekat atas ni, yang kita perhatikan, bila kamerkan fx, fungsi x, tak kira sama ada tambah ataupun tolak kepada fungsi g, dx, maksudnya sebenarnya dia boleh dipecahkan kepada dua bahagian. Fx ni kita boleh kamerkan berasingan, gx pun boleh kamerkan secara berasingan. Ataupun kamu boleh buat je terus macam tadi cikgu tunjuk, tak payah asingkan, terus buat je sekali, tapi ingat semua mesti dapat x. Itu saja. Sama saja, tak ada masalah. Jadi kita cikgu tunjuk yang cepat sajalah. Nilai x ni terus semua dapat. Jadi ini kalau kuasa 1 terus dan dapat jawapannya 7 kuasa 2. Tadi asal 1. Asal 1 tambah 1, 2 bagi 2. Tengok yang nombor 2 ni. Ini tak payah tengok. Kemudian negatif 5 tulis balik. X kuasa negatif 4. Negatif 4 tambah 1. Jadi negatif 3. X kuasa negatif 3. Tulis balik bawah negatif 3. Mudah. Kemudian tambah ni tulis balik. Perhatikan 1 ni nombor saja, biarkan sajalah tengok. Kita tengok X je. X kali kuasa negatif 2. Negatif 2 tambah 1. Dia jadi negatif 1. Jadi X kuasa negatif 1 perkan dengan 3 tadi tulis kali dengan negatif 1. Alright, mudah. Dan ingat kelak tentu dia mesti ada C. Alright. Jadi kita selesaikan. Yang ini tak cantik, kita kena permudahkan. Tuliskan dia dalam bentuk indeks yang positif. Akhir sekali jawapannya boleh permudahkan 7, tak payah. Jadi 7x kuasa 2 per 2. Yang ini pula negatif dia jadi positif. 5 bahagi 3. 5 ke atas, 5 di atas. X ni turun ke bawah. Jadi 3x kuasa 3. Dan yang ini bila negatif ni dia positif, dia akan jadi negatif. X ni ke atas dia akan turun bawah. 3 kali 1 3. 1 yang tinggal di atas. So jadi X kuasa 1. Tak payah tulis kuasa 1. Dan akhir sekali tambah C. Mudah. Alright, nombor 3 pula. Kamerkan kepada X kuasa 2 tambah 3X tambah 2 bagi X tambah 1. Hati-hati bila ada 2 macam ni, maksudnya rasanya boleh dipermudahkan. Jadi kita cari punca yang ni. Ini punca-punca dia. Katalah saya tunjuk kaedah darab silang X dengan X. Jadi 3X jadi positif 2. Ni X kuasa 2. So 2 puncanya 1 dan 2. 1 dan 2. Jadi kita boleh tulis balik yang atas. X tambah 1. X tambah 2. Yang bawah X tambah 1. Kebetulan yang ini sama. Bila sama dia boleh permudahkan, dia jadi 1. Kepada dx. Bila kamerkan, teruskan. Jadi yang tinggal hanya X tambah 2 saja. Jadi X tambah 2 saja. Jadi kita boleh terus kamerkan setiap satu dalam ni, setiap satu yang di dalam ni. Jadi kita dah kamerkan, jadi X jadi tinggal kuasa 2 per 2 tambah 2. 2 dia akan dapat X. Dan akhir sekali mesti ada tambah C. Senang. Baik, tengok nombor 4 pula. Apa jadi bila X ni bentuk punca kuasa. Jadi kita kena tukar dia jadi bentuk indeks pecahan. Jadi tulis balik akan jadi macam mana. So negatif 2 per dengan X kuasa 1 per 2. Jadi bentuk punca X ni kat bawah kena naikkan ke atas juga supaya senang kita nak kamerkan dia sebaris. Kamerkan dia jadi negatif 2 X kuasa negatif 1 per 2. Kamerkan terhadap X. Alright. Jadi kamerkan, jadi negatif 2 tulis saja negatif 2. X ni, X kuasa negatif 1 per 2. Kalau kita 1 per 2 tambah 1. 1 tolak setengah dia jadi 1 per 2. Jadi jawapannya X 1 per 2. Tulis bawah 1 per 2. Tapi bila pecahan, banyak sangat pecahan. Kena ingat balik lah. Sebenarnya patut kata 4 kamu dah buat ni. Bila contohlah kata 1 ni bahagi dengan 1 per 2. Apa jadi bahagi ni? Dalam matematik dia jadi darab 2 per
1. Maksudnya yang bawah ni naik atas. Jadi maksudnya yang ini bila maksudnya 1 yang tadi adalah atas 1 bahagi 1/2. Jadi yang atas kena dapat yang 2 ni. Jadi ingat automatik. Bila kuasa 1/2, jadi terus 1 darab dengan 2 keras. Terus naik atas 2. Alright. Ada lagi yang tertinggal? Ada. Kita akan tambah dengan C. Ini ingat. Alright. Katakan tak faham satu katnya. Kalau telah letaknya group lah X ni. X. Jadi X yang atas ni akan darab dengan 2 terus automatik. Jadi 1 tinggalkan di per bawah. Alright. So pemudahkan aja lah yang patut yang boleh. So negatif 2 kali negatif 2 jadi negatif 2. X kuasa 1/2 maksudnya X punca kuasa 1/1 tak payah tulis tambah C. Selesai. Alright. Nombor 5 pula, bila kamerkan 1 tambah X kuasa 2, ni apa maksudnya? Ini maksudnya ini 1 tambah X ni berulang. So ini kita boleh tulis, kita kamerkan 1 tambah punca X. Ni kurungan pertama sebab dia kuasa 2, buat kurungan yang kedua dx. Jadi kembangkan satu-satu, jawapannya 1 dengan punca dia akan jadi punca X. 1 dengan X jadi tambah punca X. Ini punca-punca dia akan hilang punca, jadi jawapannya positif X dx. Semuanya dx kan. Sama juga dengan ini jadi 1 tambah 2 punca X. Bila punca X nanti susah nak kamirkan, kita ubah bentuk dia akan jadi X kuasa 1/2. Alright. Jadi ini tambah dengan X. Semua ni kita kamirkan. Jadi kamirkan satu persatu. So 1 ni kamirkan dia dapat X. 1 kuasa 1/1. Tak payah tulis per 1. Kemudian 2X kuasa 1/2. 1/2 dia kuasanya 1/2 tambah 1 dia jadi 3/2. Ingat 3/2 kena tulis. Jadi 3 per jadi tulis naik terus atas 2. Alright. Kemudian tambah X kuasa 1 dia jadi X kuasa 2/2. Dan ingat kena tambah C. Lintasan pada paksi Y. Alright. Permudahkan sajalah mana yang boleh, tak ada kan hasil darab ataupun hasil bahagi. Alright, kita so jadi akhir sekali jawapannya X tambah 4 X kuasa 3/2 per dengan 3 tambah X kuasa 2/2 tambah C. Selesai. Soalan nombor 5. Jadi kamu buat latihan 3.2 muka surat 87. Cikgu tunjukkanlah kalau ada. Surat buku teks kan 3.2 muka surat 82 ni latihan dia. Alright, sambung kita tajuk kedua, tajuk bentuk pengamiran, bukan tajuk kedua ni tajuk dia. Ada satu lagi formula yang cikgu nak kenalkan, satu lagi formula. Ini bentuk bila kita menggunakan, kalau sebelum ni kalau kita bezakan, dia bezakan petua rantai. Maksudnya bila ada kuasa yang sangat banyak, dalam pun kita bezakan. Beza itu kalau pembezaan. Tapi kalau bila pengamiran, perhatikan bila kamirkan nilai kuasa ni dx, jadi yang dalam kita ambil nilai A kena bahagi. Sebelum ni darab dia jadi bahagi A. Jadi kuasa tambahkan dengan 1 dan tulis di bawah. Jadi senang nak ingat. A ni darab dekat bawah, nilai ni pun darab kat bawah. Kemudian tambah C. Kita cuba buat contoh. Alright, D. Nombor 1 dimulai dx, jadi 6x tambah 5 kuasa 4. Jadi kita nak cari Y lah. Y kita kena kamirkan lah. Kamirkan 6x tambah 5 kuasa 4 dx. Dx. Kalau sebelum ni sangat panjang kalau kita nak kembangkan panjang sangat. Jadi kalau tak boleh panjang sangat lambat nak buat. Jadi ada cara, jadi kita buat dengan formula petua yang ini. Jadi kita perhatikan dia tengok yang ada x saja. 6x bila 6x kita terus turun bawah. Jadi jawapannya 6
Sorry. Kita tulis balik kurungan 6x tambah 5. Alright. Kuasa tadi tambah dengan 1. Jadi 4 tambah 1. 5. Alright. Dan 5 terus tulis di bawah. Dan perhatikan bila ada x, A ni tadi terus darab kat bawah. Jadi ini 6x. Jadi terus 5 darab dengan 6. Dan ingat kena ada tambah C. Mudah. Jadi permudahkan saja. Tak payah terus tulis 6x tambah 5 kuasa 5 bahagi dengan 30 tambah C. Selesai. Alright, tengok nombor 2 pula. 10 10. So ini jawapannya. Susah nanti ini kena naikkan atas. Yang bawah ni kena naikkan atas. Jadi kita tulis balik jawapannya 10 darab dengan 3 tolak 5x kuasa 7. Dx kan. Semua ni kena kamirkan. Jadi nombor tak ada masalah. Tulis je balik 10. Perhatikan ni semua kuasa 7. Jadi tulis balik 3 tolak 5x. Kuasa 7 tadi dia jadi 8 lah. 7 tambah 1 8. Ingat balik tengok formula tadi. Bila yang 8 tadi kena tulis kat bawah. Tulis kat bawah. Tak akan darab. Perhatikan ni negatif 5. Ni negatif 5 terus darab kat bawah. Darab negatif 5. Habis semua dalamnya. Ingat mesti tambah C. Selesaikan. Jadi boleh pemudahkan 5 sifir 1, 10 sifir 2. 10 kali 5 kali 2 10. Ada lagi tak boleh pemudahkan? Ada. Sifir 2 1 sifir 2 4. Salah betul lah. Jadi dapatnya 3 tolak 5x kuasa 8 negatif sebab bawah negatif per dengan 4 tambah C. Selesai. Alright. Nombor 3 pula. Apa jadi kuasa puncanya? Kuasa punca. Jadi punca, kenapa dia tak nak bergerak ni? Alright. Jadi punca bertukar jadi bentuk indeks pecahan. Jadi selesaikan indeks pecahan macam biasa sajalah. Tambahkan dengan 1. So jawapannya tulis balik 5x tambah 2. Jadi kuasa 1/2 tambah 1 dia jadi 3/2. Tulis kat bawah terus 3/2. 2 ni atas terus. Jadi ni 5x. Jadi 5x turun saja kali 5. Mudah. Jadi tengok boleh permudah. Terlupa jangan jawapan tambah C. So cari jawapan 5 kali 3 15 2 5x tambah 2 kuasa 3/2 tambah C. Siap. Jadi latihan kamu buat 3.3 muka surat 89 je tunjuk lah. Kena tak payah nak buka buku teks pun mudah, pakai saja latihan ni. 3.3 muka surat 89 3.3 muka surat 89. Ini cuba jawab. Alright. Baik, masuk tajuk yang ketiga ni pula, persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan. Alright, tengok formula yang ni. Bila katalah kita dapat nilai dy dx, ni adalah sebenarnya kecerunan. Kita akan dapat nilai kecerunan. Daripada nilai ini, kita bila kita gamirkan, kita akan dapat nilai lengkung dengan pintasan pada C. Jadi, kita tengok balik. Kita cuba jawab soalan nak bagi faham yang tadi. Jadi contoh cari nilai pemalar pengambilan C bagi nilai dy dx 4. Nah ini dia dengan y sama juga dengan 25, x dengan 2. Jadi kena cari kameran cari nilai formula sebelum ni lah. Fungsi yang sebelumnya. Jadi kita terbalikkan fungsi ni dy dx ni. Jadi terus kita kamerkan 4x kuasa 3 terus bentuk kamera ni tambah 6
X kuasa 2, yang ini tolak 3 dx kan. Alright, jadi tinggal nilai y. Jadi kamirkan saja. Akhirnya 4, tulis nombor 4. X kuasa 3, 3 tambah 1, 4. Boleh seperempat. Kemudian 6 tambah 6. X kuasa 2, 2 akan jadi kuasa 3 per 3. Maksudnya X dia akan dapat setiap satu semua dalam. Jadi 3 ni akan dapat X juga. Tolak 3X. Ingat tambah C. C ni yang kita nak cari nanti. Jadi pemudahkan saja. Dapatlah formula persamaan. Persamaan dia 4 boleh permudahkan 3, 1, 6, 2 3, 6. So jadi jawapan dia X kuasa 4 tambah 2X kuasa 3 tolak 3X tambah C. Alright. So dia dah bagi siap-siap nilai Y 25. Masukkan saja Y 25. So 25 sama juga dengan X nya 2. 2 kuasa 4 tambah 2x kuasa 3. Sorry, x ni 3. Salah 2 Masukkan 2 kuasa 3 tolak 3 x. X ni berapa? 2 tambah C. Dapat semua nombor C yang tinggal saja. So cikgu tulis balik C. Jawapannya okey, 25 tolak 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jawapannya 16. Ni 2 kuasa 3, 2 kuasa 4 juga. Tolak 16. Ni tambah dengan 6. Jadi kira je lah pakai kalkulator. 25 pakai kalkulator cikgu. 25 tolak 16 tolak 16 tambah 6. So jawapannya C. Jawapannya negatif 1. Jadi persamaan baru kita boleh tulis Y bersamaan dengan X kuasa 4 tambah 2X kuasa 3. Ni formula dia. Tolak 3X. C dah dapat dah. Jawapan tolak 1. Selesai. Ini persamaan dia. Daripada nilai yang tak tentu tadi, bila ada nilai X daripada nilai Y, jadi C ni akan dapat nilai pintasan pada paksi Y. Alright. Tengok contoh nombor 2 pula. Bila kecerunan lengkung pada titik XY ni adalah ni dy dx dia. So jika lengkung itu melalui titik 1, 2. Macam tadi soalan tadi. Cari persamaan lengkung itu. Jadi kenalah cari Y. Y berapa? Kita kamirkan 15x kuasa 2 tambah 4x tolak 3 terhadap x. Alright. So yang ini kamirkan aja lah semuanya. 1, so 15 dapat x. Jadi 15x kuasa 2 tambah 1 kuasa 3. Tulis bawah terus 3. Tambah yang 4x ni pula 4x kuasa 2 terus per 2 terus. X ni 3 akan dapat x. Dan ingat kena tambah C. Dapat formula baru. Sekejap. Boleh pemudahkan tak? Boleh. 15 ni 1, 5. 4 ni 1, ini 2. Tak ada. Jadi jawapan akhir persamaan ni dia jadi 5x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tolak 3x tambah C. Alright. So C dia melalui 1 negatif 1, 2. Jadi masukkan nilai Y. Y 2, X ni negatif 1. Jadi saya tulis balik. So Y 2. Sama juga dengan 5x kuasa negatif 1 kuasa 3 tambah 2 negatif 1. Salah tulis negatif 1 kuasa 2. Yang ini negatif 3 kuasa negatif 1 tambah C. Dapat C. Jadi susul balik yang ini saya tulis ke depan. So C sama juga dengan 2. 5 kali negatif 1. Jadi tambah 5. Yang ini pindah terus. Kuasa 2 dia jadi positif. Jadi tolak 2.
Ni jadi positif, pindah jadi negatif. Jadi 2 tambah 5 tolak 2 habis. 5 tolak 3 jawapannya 2. C jawapannya 2. Right. So persamaan baru, y sama juga dengan 5x kuasa 3 tolak tambah 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 2. Selesai. Itu baru A. Seterusnya cari nilai B. Ini seterusnya cari nilai y apabila x sama juga dengan 1. So kita jawab yang B. Cari nilai y bila x 1. Yang ini terus sajalah masukkan nilai. Jadi y jawapannya masukkan dalam x 1. 5 kali 1 kuasa 3. Yang ini pula masukkan 1 tambah 2 kali 1 kuasa 2. Ini tolak 3 kali 1 tambah 2. Kena tulis kenapa takut rasa mungkin ada mempunyai jawapan. Tak apa, tulis saja. 5 kali 1 5 tambah 2 tolak 3 tambah 2. Sekejap ya. Tadi yang atas ada masalah tak? Macam lain je, kita semak balik. 5 salah ni 5 ni patutnya betul lah. Kuasa 3 negatif dia jadi positif. Yang ini positif dia jadi negatif. Yang ini positif dia jadi negatif. Okey, betul lah tu. 2 tolak 2 habis. 5 tolak 3 2 rat. Yang ini pula 5 tambah 2 tambah 2. 5 tolak tambah 2 9 tolak 3 7. Jawapannya 7. Selesai. Jadi kamu buat latihan kendiri 3.4 muka surat 91 je tunjukkan. Muka surat 91 34. Alright. So jawapannya nanti kamu buat. Baik, itu saja. Sekian saja. Assalamualaikum dan selamat